Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى من كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلي ونسلم على هذا النبي الكريم رسوله العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وقل يا رسول الله ما هي رياض الجنة قال المجالس العلم رواه مسلم. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan, kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita sama-sama berada dalam satu ruangan majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ia salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila kamu melintasi taman-taman syurga Allah, maka hendaklah kamu memeriahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kamu hadir, kamu dengar, kamu tulis. Mudah-mudahan inilah sedikit bekalan takwa untuk dirimu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, apakah taman-taman syurga itu? Qal, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Maka beruntunglah kita pada pagi ini yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada dalam taman syurganya. Mudah-mudahan berkekalan di negeri akhirat kelak insya-Allah. Muslimin, muslimat, sidang jemaah, pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dalam satu surah daripada huraian tafsir juz'u amma, yang mana surah ini seringkali kita baca, seringkali kita memperingati. Mudah-mudahan kita di antara golongan-golongan yang sentiasa istiqamah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara surah yang mempunyai ayat yang paling sedikit, iaitu 3 ayat. InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi dengan satu tafsiran surah Al-As, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ayat yang paling ringkas dan surah yang sering kali dibaca apabila kita usai satu perjumpaan, satu majlis, mesyuarat dan sebagainya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asr, demi masa. Allah Taala menggunakan lafaz wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Waktu yang disebut waktu yang sangat genting. Waktu masa yang sangat genting. Seringkali kita memikirkan bagaimanakah perjalanan kehidupan kita melalui masa itu menjadi bekalan ibadat, menjadi bekalan takwa, menjadi satu amalan-amalan yang soleh. Maka Allah Ta'ala bersumpah demi masa. Di sini ulama menghuraikan 3 perkara. Yang pertama, nikmat masa. Maka dengan nikmat masa ni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua, sama ada orang Islam maupun bukan Islam. Jadi dengan nikmat masa ini Allah Taala berikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Maka nikmat masa ini sudah pasti kita akan memikirkan bagaimanakah perjalanan kehidupan kita. Ada padanya diberikan nikmat masa itu 63 tahun. Ada padanya diberikan 80 tahun. Ada padanya yang diberikan 18 tahun. Ada padanya yang diberikan mengikut qada dan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka masa ini sudah pasti di antara kita mahu kembali kepada masa yang lalu. Bila sebut masa ni semua nak perbetui kepada masa yang lalu. Kalaulah. Kalaulah. Sebab tu masa ni kadang-kadang sangat-sangat penting. Terutama dalam kehidupan kita yang berada di hampir penghujung akhir dengan pelbagai tanda-tanda yang semakin hari semakin kita hampir kepada kiamat. Maka kita gambarkan bahwasanya masa itu kalau kita nak kembali, ada yang nak perbetui balik masa yang lalu. Macam mana keadaan dia suatu hari. Semua kalau tanya ni, semua nak patah balik. Tetapi apakan daya yang masa yang lalu dijadikan sebagai ibrah. Dijadikan sebagai tauladan. Dijadikan sebagai panduan. Dan masa yang akan lalu, kita akan memperbetulkan dengan laluan yang baik. Dan harapan yang baru. Harapan yang baik. Maka itulah kita nak teruskan. Yang kedua, nikmat Islam. Maka orang yang Islam, dia di antara orang yang beruntung. Kerana masa yang Allah Ta'ala berikan itu, dia berada pada landasan ataupun khittah sebagai orang Islam. Yang ni kita nak bawa dalam kehidupan kita. Semua amalan kita itu amalan yang merangkumi perbuatan kita hanyalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dah berada pada keuntungan yang kedua, iaitu nikmat yang kedua. Maka amalan kita, bekalan kita,
panduan kita, sedekah kita, pekerjaan kita, makanan kita, minuman kita dan sebagainya itu berada pada landasan sebagai orang Islam. Inilah yang dikatakan nikmat. Maka bagi orang Islam sudah pasti dia akan menunaikan sembahyang 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Yang ketiga, nikmat iman. Maka inilah keuntungan bagi orang yang Islam. Dia akan merasai kemanisan beragama itu sehingga meletakkan satu martabat yang lebih tinggi, iaitu nikmat iman. Maka dia ada iman dalam diri dia. Dia ada satu kemanisan dalam amalan dia. Bersedekah dia berasa seronok. Semayang dia berasa manis. Dia berasa halawah. Dia halawatul ibadat. Dalam beribadat dia ada kemanisan. Halawatul sedekah dan sebagainya. Dia berasa satu kemanisan amalan yang dia buat. Maka dia berada pada nikmat itu. Sebab itulah bila kita sebut wal asri, maka 3 perkara ni Allah Ta'ala gambarkan. Kemudian pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya rata-rata manusia itu sentiasa dalam kerugian. Jadi Allah Ta'ala mempertegaskan pada ayat yang pertama tanasuk, pada ayat yang kedua, sesungguhnya bila manusia itu tak menghargai masa yang diberikan itu, maka dia akan berada dalam satu kerugian. Nyata kerugian itu. Dia orang Islam, dia tak menghargai nikmat Islam itu. Dia beribadat, dia tak menghargai nikmat ibadat. Dia bersedekah, dia sentiasa membandingkan dan sebagainya. Dia tak menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Yang ni berada dalam satu kerugian. Sebab tu kita nak macam mana Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya orang tu berada dalam kerugian. Kemudian pada ayat yang ketiga, inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada 4 golongan. Allah Ta'ala sebut illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 golongan ni yang akan sentiasa terkecuali daripada orang yang berada pada kerugian. Apa dia? Yang pertama, illal ladzina amanu, melainkan orang tu sentiasa istiqamah dengan keimanannya, sentiasa beriman kepada Allah. Ketika mana Nabi SAW dalam satu hadis didatangi oleh Jibril AS, akhbirni anil iman. Qal an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa khairihi wa syarrihi atau kama qala. Maka yang inilah yang dikatakan orang tu sentiasa beriman. Dia sentiasa beriman, percaya, sentiasa redha. Bukan setakat iman. Iman tu dia nak macam mana? Nak istiqamah dengan iman, sabar. Nak sentiasa istiqamah dengan keimanan tu, dia mesti orang yang sabar. Dia mesti orang yang sentiasa syukur. Dia mesti orang yang sentiasa redha. Maka inilah yang menjaminkan dia terkecuali daripada orang yang rugi. Sebab tu baru ni Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menuga dengan satu wabak yang menjangkiti seluruh dunia. Maka adakah hari ini kita berada pada kategori orang yang sentiasa beriman? Maka kalau kita berada pada orang yang sabar, insya-Allah kita dah ada satu tanda sebagai orang yang beriman. Kalau kita sentiasa syukur dengan nikmat kelapangan yang diberikan Allah, maka kita berada pada satu landasan orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, kita sentiasa redha setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sentiasa beriman. Memang kita tahu tak nafikan semua bakat marah.
Tapi dalam keadaan ini, adakah kita nak meletakkan kita ni bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukti kita ni masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa khairihi wa syarrihi. Yang pertama beriman kepada Allah, percaya, redha setiap ketentuan Allah, yakin setiap kehidupan, rezeki, kenikmatan dan sebagainya itu datang daripada Allah. Yang kedua, percaya akan malaikat sebagai petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, percaya setiap lembaran, terutama hari ini yang terakhir Al-Quran sebagai panduan perjalanan bagaimana kita nak memahami Al-Quran itu dengan sebetul-betulnya, dengan semanis-manisnya, dengan sefaham-fahamnya, sehingga kita berasa satu nikmat Quran itu berada dalam diri kita. Panduan sebagai hujah, panduan sebagai penawar, panduan sebagai syifa, rahmat dan sebagainya melalui Al-Quran Al-Karim yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang paling agung buat umat akhir zaman. Yang keempat, percaya kepada Rasul, iaitu sehinggalah khatimul anbiya alaihimus salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat, sebagai rahmat sekalian alam. Bagaimana kita nak membawa contoh, bagaimana kita nak melihat panduan, apakah pegangan, cara, landasan yang kita boleh ambil sebagai contoh dalam kehidupan kita, nak adaptasi dalam kehidupan kita. Sebab tu bila mana kita ambil contoh setiap yang Nabi SAW bawa dalam kehidupan kita, maka inilah kita nak bawa sunnah dalam kehidupan. Cara Nabi mentarbiyah, mendidik, cara Nabi melayani isteri, cara Nabi bermasyarakat, cara Nabi mentadbir kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi bersapa, cara Nabi melayani orang yang susah dan sebagainya. Yang ni kita nak adaptasi, nak aplikasi dalam kehidupan sehingga kita ada mawaddah, berasa satu kehidupan tu bahagia melalui panduan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari akhirat, yang mana kita tahu satu hari kita akan dibangunkan pada hari penghabisan, Yaumul Mahsyar, hari yang perhitungan, dan kita nak bawa kepada sama ada amalan kita boleh bawa ke syurga ataupun neraka. Yang terakhir, kita redha dengan setiap ketentuan qada dan qadar yang baik maupun yang kurang baik. Maka mungkin ada sebalik kemanisan dan sebagainya. Baik, yang tu yang pertama. Yang kedua, wa amilus salihat, dan mereka ni sentiasa melakukan amalan-amalan salih, yang wajib maupun yang sunat. Yang wajib semayang fardu 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat sehari semalam, yang tu dia adaptasi, dia aplikasi, dia buat sesungguhnya untuk Allah. Bahkan ditambah dengan sunat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sunat tahajud, sunat hajat, sunat duha dan sebagainya, sebagai menambah amalan-amalan sampingan, mudah-mudahan bekalan dia mencukupi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpuasa, sama ada yang wajib di fardu di bulan Ramadan, bahkan baru ni puasa sunat ketika mana berada dalam bulan Zulhijjah, Yaumut Tarwiyah, ataupun bermula daripada 1 Zulhijjah dia ambil sampai 9, sampai hari 8 Yaumut Tarwih, kemudian hari yang ke-9 Yaumul Arafah, puasa hari Arafah. Dan kebanyakan kita kena ambil peluang puasa-puasa sunat dan sebagainya, Isnin, Khamis dan sebagainya, sebagai bekalan tambahan untuk kita mempercukupkan kualiti itu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bersedekah yang wajib ataupun yang sunat. Zakat, hak wajib bagi diri kita. Dan kita berwakaf
bersedekah, berinfak. Semoga benda ini salah satu bekai sampingan yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fil Uqubah li Ahli al-Kabair karangan Imam Sya'rani, dalam satu hadis yang panjang lebar, Nabi SAW menekankan 8 perkara yang dapat menyelamatkan azab. Perkara yang terakhir, sedekah. Sebab tu bila kita bersedekah, jangan kita rasa rugi. Bahkan kita rasa rugi kalau kita tak bersedekah. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan boleh infak dalam nombor segi di bawah. Dalam atas nama Ma'tafis Al-Qiyam wa Ta'lim, akaun RHB, dan Pusat Pengajian Rawdatul Ta'lim, Sekolah Rendah Islam Rawdatul Ta'lim. Ambillah peluang, tambah pula hari ni hari Khamis. Peluang kita nak tambah sedikit bekai. Tak apalah, RM1, RM2 pun. Kita ada peluang untuk kita bersedekah. Kita ambil peluang, mudah-mudahan inilah bekai yang selayaknya. Kita nak berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Bayangkan kalau hari itu wabak COVID-19. Ataupun tarikh MCO itu adalah tarikh terakhir kehidupan kita di atas dunia. Bagaimanakah persediaan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Adakah mencukupi dengan bekal yang kita nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah pasti kita antara orang yang paling rugi kalau akaun kita ada 30 juta, 10,000 tetapi tidak ke mana, bahkan untuk diri, sehingga dunia pun tamat, game over. Ambillah peluang kita sehari, ambillah peluang untuk kita bersedekah. Mudah-mudahan inilah peluang kita nak bernafkah, berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang golongan kedua ni, dia takkan rugi. Dia takkan rugi kerana dalam diri dia ada satu sifat wa amilus solihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, dan sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran. Berpesan-pesan kepada kebenaran. Maka dia akan pesan, kalau ini adalah hak, kebenaran daripada Allah, dia akan nyatakan benar, yang ni Allah Ta'ala izinkan. Yang ni salah, Allah Ta'ala tak suka. Yang ni kebatilan, Allah Ta'ala tak suka. Maka yang ni ada dalam diri dia. Apa benda yang baik, Allah Ta'ala suka kepada kebaikan, dia pun galakkan orang kepada kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Maka yang ni dia bawa dalam kehidupan dia, sehingga dia mencontohi sifat peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri dia, nak bawa kepada kehidupan. Maka kalau Nabi suka bersedekah, dia pun orang yang suka bersedekah. Kalau Nabi SAW suka melayani orang yang susah, dia antara orang yang suka kepada orang yang susah. Janganlah kita meminggirkan golongan yang susah. Bahkan kita mencontohi sifat kepribadian Nabi SAW. Membawa setiap masalah, memperdengarkan masalah ke seluruh tempat, supaya saksama keadilan itu berada dalam kehidupan kita. Supaya kita ada salah satu sifat sayang menyayangi yang membawa sifat kepada Nabi SAW, kasih kepada Nabi SAW. Maka kita dah ada, kalau kita dah contoh sifat ataupun kita suka kepada sifat Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang suka akan diriku, yakni bukan setakat diriku, bahkan seluruh perbuatan aku, amalan aku, kana ma'i fil jannah, maka dia berada denganku di dalam syurga. Inilah kita nak ambil kredit peluang, supaya hari ni biarlah kita ada listed nama kita. Macam kita nak pergi Jumaat esok, kalau nama kita ada dalam Jumaat, nasyuk. Lagi esok pergi, Allah tak ada kupon, tak boleh masuk main Jumaat. Kita tak syok tuan-tuan. Biar kita ada listed, tersenarai nama kita. Mudah-mudahan tersenarai untuk menduduki ataupun tergolong dalam ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan kepada kesabaran. Kerana Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah taala bersama dengan orang yang sabar. Sebab tu sabar ni paling susah. Dikala kita diuji, dikala kita diduga musibah, wabak, bencana dan sebagainya, maka adakah kita berada pada orang yang sabar? Kalau kita berada pada orang yang sabar, insya-Allah kita selamat dunia akhirat. Kalau kita tidak sabar atas dugaan, bahkan nak semayang kita tak sabar dah. Bahkan kadang-kadang nak bersedekah, kita berasa tak sabar. Bahkan kadang-kadang kita nak mempelajari Al-Quran, kita tak sabar. Boleh alif, ba, ta, sa, lepas tu jim dia berhenti dah, tak tahan untuk guru ni lambat sangat. Alif 1 bulan, ba 1 bulan, ta 1 bulan, jim. Dia kata pergi dah, dia kata nak boleh huruf pun banyak bulan, dia kata. Tak apa, kita belajar sampai kita kenal alifun a, alifun fathah a, alifun kasrah i, alifun dhammah u, a, i, u. Maka kita boleh ambil peluang sampai kita khatam, sampai kita kenal huruf, kita mesra, kita rapat huruf tu sampai kita sebut abata saja haqada zaraza sashal Sadatoda'a ghafaqa kalamana waha ayah, sampai ibiti siji hiki ubutu suju, sampai kita boleh, sampai kita mengenali, memahami, sampai kita rasa Allah manisnya huruf-huruf Al-Quran, maka sudah pasti kita dah ada sifat menyayangi Al-Quran. Maka berpesan-pesan kepada kesabaran ini yang paling besar. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis, ketika Nabi tanya, bagaimanakah kamu ni masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat menjawab, qalu nasbiru 'alal bala. Kami ni mai macam mana pun kami sabar. Bala, bencana, musibah, kami sentiasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu kata dunia ni sebagai tempat ujian, dugaan, bagaimana kita nak tingkatkan amal, bagaimana kita nak memperkasakan kualiti bekal di dunia. Bila mana mati, kami berada pada alam yang ketiga, alam barzah, sudah pasti kami orang yang paling rugi. Sebab tu, bila mana Allah Ta'ala bagi nyawa, Allah Ta'ala bagi masa, Allah Ta'ala bagi harta, Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang, kita ambillah ruang dan peluang itu sebaik-baik mungkin untuk kita kukuhkan amal kita, untuk kita kukuhkan bekal kita mudah-mudahan. Yang inilah kesabaran kita kepada Allah, kesabaran dalam melakukan amal, kesabaran dalam melakukan setiap gerak-geri dalam kehidupan kita itu istiqamah, konsisten, berkekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu qala Imam Syafi'i rahimallahu taala, Imam Syafi'i kata apa? Lau tadabbara hazihi surah lawasi'anhum. Walaupun 3 ayat, kata Imam Syafi'i, kalaulah kamu tadabbur, kalaulah kamu amati, kalaulah kamu faham, kalaulah kamu rasa kemanisan kefahaman ayat Quran itu, hazi surah lawasi'anhum, kata Imam Syafi'i, sudah pasti kamu akan rasa luasnya, dalamnya, perincinya makna Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila kita buka dalam tafsir Juz'u Amma karangan Adib Abdullah Jama'in, ataupun kita buka tafsir Ibn Katsir, Tafsirul Manar Muhammad Rashid Ar-Ridha, kita mendapati setiap huraian tafsir ayat Quran, subhanallah, sangat banyak, dan sehingga memperdalamkan makna yang sebenar, rahsia di sebalik kalimat-kalimat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan dengan 3 ayat yang kita kongsikan tadi dapatlah memberi satu motivasi, dapatlah memberi satu
ilmu untuk kita tajdid, memperbaharui diri kita lebih baik daripada semasa ke semasa. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sentiasa di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berada di bawah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita konsisten dengan amalan kita untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita bersedia, dalam keadaan kita suka, dalam keadaan kita merindui Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, sebelum saya menamatkan sesi tazkirah perkongsian ringkas tafsir surah Al-As pada pagi ini, insya-Allah tuan-tuan boleh nak sumbang di bawah, ada tulis lagi tuan-tuan, Ma'ad Tafiz Al-Qiyam wa Ta'lim untuk sumbangan wakaf pembangunan dan pembangunan pendidikan Ma'ad Tafiz, dan insya-Allah untuk pusat pengajian Raudhatul Ta'lim ataupun akaun Sekolah Rendah Islam Raudhatul Ta'lim dalam akaun Bank Islam Malaysia Berhad 021 140 7818. InsyaAllah saya pun duk kempen tuan-tuan, insyaAllah sebulan kita wakaf untuk RM10. Jadi insyaAllah yang inilah salah satu bekal. Mudah-mudahan RM10 ni kita konsisten. Tiap-tiap bulan kita buat sebagai tang ni sikit, masjid sikit, yang ni sikit untuk orang susah sikit, untuk pendidikan dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan ini adalah amalan kita yang baik. Mudah-mudahan diambil kira yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan perkongsian ini bermakna. Mudah-mudahan ini di antara bekal. Mudah-mudahan ini di antara kita perkasa kefahaman ilmu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahim walhamdulillahirabbil alamin. Saya tangguh perjumpaan kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, manfa'na, berkatilah ilmu yang kami kongsi pada pagi ini ya Allah. Allah maftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlas wal 'amal bi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atil malaikatil muqarrabin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.